Okay, pada pagi ni apa tu dia lebih kepada sesi untuk budak-budak baru budak-budak baru Khairi. Walaupun dia budak-budak baru tapi abang rasa tak go through dengan abang on the early stage of hardcore program. So kau masuk dah tengah-tengah. So program abang sebenarnya bermula pada bulan 11 bulan 10. Bulan 10, so pertengahan bulan 10. So abang dah preparekan budak-budak hardcore in terms of dia orang punya mind setting untuk bermula dalam FCPO. So bagi Nick Nazrin, you are newcomer to program hardcore. So abang akan masukkan dalam group Khairi nanti, tapi you are not ready to be inside the group. Sebab basically kamu baru start bulan 11. So program hardcore ni dia akan berjalan selama 2 bulan. So basically dia akan cover November dengan Disember. Tapi in fact abang dah mula sejak pertengahan daripada bulan Oktober. So persiapan untuk jadi seorang hardcore trader, dia perlu bermula lebih awal lah. Sebenarnya dia perlu bermula lebih awal. So abang cannot wait until people are ready, then abang terpaksa buat tunggu untuk dia orang ready. So abang dah mulakan awal. Tapi it doesn't matter, kau orang yang masuk ni macam Nazrin ni, dia masuk somewhere in the early of November. So it shouldn't be a problem lah, sebab basically program tu mula daripada November officially. Tapi unofficially dia dah mula daripada pertengahan bulan Oktober. So ni apa ni, Azli Aziz, tolong komen ada kat situ ke tak ada kat situ. Abang tak biasa bercakap dengan nama saja tapi rupa tak ada, suara pun tak ada. Respon sikit. Alright, ni Nazrin, onkan kamera. So every trader bila dia nak bermula sebagai seorang trader, so the first question you should ask yourself, you perlu bertanya pada diri you, macam mana you nak mula. So kebanyakan orang dia tak ada idea macam mana dia nak mula lah. That is basically what happened. So in anything you do in life, apa saja yang benda baru yang you nak buat, you akan tanya dulu, macam mana aku nak mula. So kalau you nak berniaga nasi lemak, macam mana aku nak berniaga nasi lemak? How I'm going to install and erect my warung to start berniaga nasi lemak. You tak boleh main pacak. You must know macam mana nak mula dulu. So there is a lot of thing yang you nak fikir. Macam mana aku nak mula? Semua berkecamuk dalam kepala. Adakah aku nak beli periuk besar? Adakah aku nak masak 5,000 bungkus nasi lemak? Dekat mana aku nak beli beras? Kat mana aku nak beli ikan bilis? Kat mana aku nak dapatkan stok berterusan untuk sambal aku nanti? So a lot of things you bercamuk dalam kepala dan you tak boleh pilih. You suka nak pilih mana satu yang perlu didahulukan dan mana satu yang perlu dikemudiankan. You ada problem dekat prioritization. So you have that kind of problem on the early stage in anything new yang you buat. So trading ini is a partially benda baru lah bagi you all. So benda tu tak juga terkecuali daripada permasalahan yang sama, iaitu prioritization. So you nak prioritikan apa yang you perlu buat dulu. So ramai orang dekat luar sana sebagai orang baru yang baru nak bermula dalam trading, apa dia orang buat is that they think that technical is everything. Dia mesti pandai baca chart, dia mesti pandai buat analisa, dia mesti tahu segala kaedah yang ajaib yang ada dalam market untuk membolehkan mereka trading, untuk start dan kick off sebagai seorang trader. In which pada abang itu adalah satu langkah yang silap. You silap letak priority you. So untuk bermula, dia se-early yang apa abang akan follow you through. Follow you through untuk faham apa yang you kena prioritikan di hadapan dahulu, dan ongoing apa yang perlu ada, dan di akhir apa yang perlu siapkan. So kita akan go through hari ini untuk dia punya basic dan asas untuk you bermula sebagai seorang trader. Apakah langkah yang betul sebagai seorang trader? So itu penting. So untuk bermula sebagai seorang trader, dan kemudian you nak kena tanya pada diri you, kenapa you nak mula? Itu nombor 2, kenapa you nak mula? Ada orang ada macam-macam reason dia nak bermula. Satu, dia ada masalah kewangan. 2, dia nak tambahkan punca pendapatan. 3, dia dah boring dengan kerja dia. 4, dia rasa orang sekeliling dia cerita semua pasal abang sentuh tadi, kenapa kau nak bermula. Tu yang paling penting. Sebagai manusia, sebagai seorang insan yang you nak tahu kenapa you perlu bermula sebagai seorang trader.
Ada banyak lagi kerjaya lain yang senang. You jual sok khabar pun senang, you pungut botol kosong pun senang, you buat servis potong rumput pun senang. Tapi kenapa you nak bermula sebagai seorang trader? So you should ask yourself, kenapa aku nak mula? Sebab trading ni adalah suatu kerjaya yang mencabar. Dia seperti juga kerjaya-kerjaya yang you sedang lalui sekarang lah. Macam abang tahu Nazrin, dia kata dia seorang jurutera. It's not easy to be a jurutera sebenarnya. It's not easy. You perlu ada skill set yang tertentu untuk melayakkan you jadi seorang trader. In fact, outside of that skill set, you perlu juga ada qualification untuk you menjadi seorang jurutera. So it take a process, it take a time to be there untuk menjadi seorang jurutera. So you pilih untuk menjadi jurutera dan you dah melalui proses untuk menjadi seorang jurutera. So it's a process, it's a time taken. So now you nak bermula sebagai seorang trader. Why? Kenapa kau nak bermula sebagai seorang trader? Sebab kau akan start daripada zero on the level of being a trader. You should be making the same process similar kepada macam mana kau nak jadi seorang jurutera. So you should ask yourself. So that reason kenapa nak mula sebagai seorang trader, it must be a very good reason. Because inilah yang akan drive kau untuk bertahan dalam market dan terus mencuba tanpa putus asa. So you should ask. So macam abang cakap tadi, kenapa aku nak mula ni ada pelbagai reason. Some of the people ada masalah kewangan. Some of the people nak selesaikan hutang. Some of the people dah boring dengan kerja dia nak cari alternatif. Ada setengah orang dia nak tambah sumber pendapatan dia. Dia rasakan apa yang dia dapat sekarang tak cukup, dia nak lagi. Mungkin sebab tekanan kehidupan, keperluan kehidupan, komitmen kehidupan. So they need additional money. So you should know kenapa kau nak mula. Itu yang paling penting. So apa yang nak dimula? Itu adalah nombor 3. Apa yang you nak mula? So you nak jadi seorang trader. So trader in which market? Market ni sebenarnya, capital market ni sebenarnya dia besar. Dia ada FCPO, dia ada saham, dia ada dia ada global saham, dia ada komoditi lain seperti crude oil, dia ada SBO, dan dia ada pelbagai komoditi lain seperti platinum, dia ada corn, dia ada wheat yang you boleh trade. So apa yang you nak mula sebenarnya? Market yang mana? So you dah decide you nak go through FCPO. So FCPO you nak tengok dia sebagai satu market yang mana tempat untuk you nak mula. Apa yang you nak mulakan. Alright. So bila nak mula? So bila nak mula ni paling penting. So ada orang cakap, oh aku nak jadi trader. Tak apalah, tunggu kejap, esok. Nak buka akaun, tak apalah lusa. Nak buka akaun, tak apalah tahun depan. Nak buka akaun, aku nak cari yang boleh buka online. Aku nak mula tapi aku tak ada duit, modal tak cukup. Aku nak mula for pelbagai reason. So bila nak mula ni pun penting juga. You perlu letakkan satu time period. Bila you nak mula? Itu paling penting. So bila you nak mula ni maksudnya dia merangkumi kepada persiapan akaun, persiapan modal, persiapan mental, persiapan kemahiran. So ini adalah proses-proses mempersiapkan supaya you boleh tahu bila nak mula. Bila nak mula. Okay, ada orang cakap aku nak mula bila aku dah pandai teknikal. So dia kata bila dia pandai teknikal baru dia nak berdagang. So abang selalunya tanya kepada orang-orang macam gini, macam mana yang you katakan you dah pandai teknikal? Sebab dalam technical set untuk berdagang ni sebab dia adalah bukan suatu kerjaya yang orang kata mainstream yang perlukan ijazah untuk buat benda macam itu. So macam mana yang you katakan you dah bersedia nak mula? Macam mana yang you katakan you dah pandai baru you nak trade? Adakah you akan dapat ijazah daripada masuk kelas abang? Ataupun adakah you akan dapat ijazah akibat masuk program master? Ataupun adakah you boleh dapat ijazah akibat you masuk universiti? Dan adakah ijazah yang you dapat tu betul-betul kata you boleh buat duit dalam market? So you fikir betul-betul So bila nak mula ni you perlu tahu. Nak mula ni you kena mula je. Tapi you kena siapkan apa yang abang cakapkan di awal ni. Supaya you boleh bermula. Dan bermula tu tak perlukan ijazah. Dia cuma perlukan keberanian. Dia perlu telur. Tahu tak? Sebagai seorang jantan kau perlu ada telur untuk bermula. Itu aja. So kalau kau tak ada benda tu semua, maka kau tak akan mula sampai bila. Sebab abang ada kes. 2-3 orang student abang. Daripada mula masuk belajar dengan abang sampai sekarang paper trade tak berhenti-henti. Real trade tak pernah.
So duit datang celah mana? Duit datang celah mana? Bolehkah you berbelanja pakai duit palsu tu? Bolehkah you berbelanja pakai duit paper trade yang berjuta-juta ringgit tu? Ataupun you cuma shop sendiri? So nak cari duit dalam market kena duit betul lah. Barulah dia ada makna. So bila nak bermula ni sangat penting sebab ramai orang procrastinate. Dia melewat-lewatkan entah apa yang dia takut, mungkin daripada segi anggapan dia perlu pandai ataupun dia takut kerugian. Dia takut sekiranya dia rugi, maka hujung bulan dia akan jatuh papa ke dana. So bila dia jatuh papa ke dana, dia kena jumpa Abid Liu. Dia kena jumpa Abid Liu dan minta beras hujung bulan. So dia kena tahulah, ramai orang ada ketakutan macam-macam. So abang dah mengajar sejak officially 2016. Abang dah jumpa macam-macam trader, baik yang baru, baik yang setengah baru, baik yang dah lama dalam market. So ada macam-macam perangai di dalam market yang berkenaan dengan soal bila nak mula. Bila nak mula. So you kena tetapkan dalam diri you soalan-soalan seperti bila nak mula ni, you kena set a timeline. Bila nak mula ni sebenarnya? So bila nak mula ni, you kena tahu kenapa you nak mula, macam mana you nak mula, apa yang nak dimula. So daripada situ you akan ada preparation. Supaya bila sampai tahap tersebut, maka you tahu you dah boleh mula. Dah boleh mula tu tak perlu tunggu pandai. Nak mula tu tak perlu tunggu bulan mengambang. Nak mula tu tak perlu ada signal daripada langit, cahaya turun menyinari badan you. Wah, aku dah ready nak mula. Tak ada. Mana ada benda tu? Dia adalah gerak hati you sendiri yang Allah ilhamkan pada you, yang you mengatakan, okay, you dah boleh mula sebenarnya. Sebab you kena ingat, kalau you fikir balik semula masa you baby dulu lahir, tiba-tiba engkau tahu bila aku nak berlari. Mana kau tahu bila kau nak berlari? Kau akan mula dengan menyarap dulu, kemudian merangkak, kemudian kau mula bangun bertatih, jalan sikit jatuh tergolek masuk bawah kerusi, kemudian kau keluar balik, bangun, berjalan lagi, engkau tak pernah mengaku kalah dan akhirnya kau boleh berlari. Bila tiba masanya kau dah boleh berlari. So bila nak mula tu dia perlu ada timeline, dia perlu ada proses. Itu dua benda yang abang nak ingatkan pada kau orang. Dia perlukan proses, dia perlukan timeline. Dia tak boleh procrastinate, dia tak boleh bertangguh, dia tak boleh kemudian nantilah, kemudianlah, aku sibuklah kerja, macam-macam benda aku nak buatlah sekarang. Anak aku nak pergi sekolah, anak aku nak pergi tadika, kucing aku nak beranak. Macam-macam alasan kau orang. So bila ada macam-macam gitu, abang cuma cakap satu pada kau, berhenti jadi trader, buat kerja lain. There is no point. So basically bila nak mula tu perlu ditetapkan. So apa yang perlu ada untuk bermula? Yang itu yang abang akan tekankan. So apa yang kau nampak dekat sini adalah 1, 2, 3, 4 itu adalah lebih kepada diri kau orang. Lebih kepada diri kau orang untuk decide, untuk fikir, untuk muhasabah diri, untuk fikirkan. So bila masuk kepada nombor 5, apa yang perlu ada untuk bermula? Yang ini abang akan guide kau. Abang akan guide kau dalam program ni. So siapa yang boleh guide 1, 2, 3, 4, 5 ni? Sifu lah, cikgu lah. Orang yang dah lama berada dalam market lah. Takkan kau nak belajar dengan orang yang baru sama macam kau masuk dalam market. Dia bagi kau ilmu salahlah kau sampai bila-bila. So itu yang penting. So siapa yang nak guide kau? Biasanya cikgu. Kau perlukan cikgu. Engkau tak boleh buat sesuatu tanpa ada guru. So bila kita buat something, we must have a teacher. If we don't have a teacher, then kita akan melakukan perkara-perkara yang pelik-pelik dengan kefahaman yang kita bina secara pelik-pelik atas apa yang kita lihat. So you perlu ada orang guide untuk tell you are doing wrong or you are doing right. So you need a teacher about that. So apa yang perkara penting yang you perlu tahu pasal FCPO? So basically FCPO ni adalah pasaran hadapan minyak kelapa sawit. So dia adalah pasaran hadapan. So dia adalah future market. Dia menentukan harga masa depan. So basically harga masa depan yang ditentukan tu adalah basically 3 bulan ke hadapan. 3 bulan ke hadapan. So 1 bulan ke hadapan pun is still a future market. Tapi bukan current month. Bukan current month. So keadaan harga sekarang ni dia bukan future market. Dia dipanggil spot price. So siapa yang berada dalam pasaran ni basically dia adalah institutional
dan dia adalah retail. So ini abang bagikan terus besar saja. Institutional, tak institutional, retail. So institutional basically adalah pengilang. Dia perlukan raw material iaitu oilin ataupun minyak kelapa sawit untuk dia orang punya production. So dia nak steady supply of production raw material. So dia masuk ke dalam market dan dia buat pembelian dan penjualan lah. So another institutional punya player adalah broker. So broker ni bukan broker yang kau orang engage untuk buka account trading. Macam TA Future, macam RHB, macam CIMB, bukan. Broker ni adalah broker yang ditugaskan sebagai middleman. Dia duduk dalam market, dia temukan penjual dan pembeli. Dia temukan penjual pembeli. So contoh pengilang, dia nak barang, dia tak nak pergi cari satu-satu, call satu-satu penjual, dia engage dengan broker. So tugas broker ni dia mempertemukan antara penjual dan pembeli. So broker kat sini maksudnya middleman lah, middleman. So aside of that, kita juga ada retailer. So retailer ni macam local participant. Local participant ni dia ada engage dengan bursa untuk dapat license lah untuk trade ataupun provide liquidity ke dalam market FCPO tersebut. So dia orang punya lot permainan dia orang besar. So dia dianggarkan ada mini local participant dalam 50 lot per month. Ada setengah yang full local participant, dia can go up to 100 lot per month requirement minima. So dia boleh trade lebih, tapi itu minima dia kena match. Minima untuk average local participant yang small scale punya adalah 50 lot per month. Dia kena match. Lebih tak apa. Untuk full local participant license daripada bursa, minima dia kena match adalah 100 lot. Lebih lagi okey. So apa yang diorang enjoy bagi local participant ni adalah brokerage cost yang murah. Lepas tu diorang boleh main lot yang tanpa had. Tapi local participant ni biasanya adalah stand alone FBR lah. Kalau you dah pandai trade, you boleh apply for license untuk local participant. Cuma kau kena tahu sebagai local participant ni dia ada subject to income tax. You kena buat declaration income tax. Income tax memang kejam kau. Nak tahu berapa kau buat setahun lah. Sebulan dan setahun. So another retailers punya parties adalah trader. So trader ni adalah macam kau orang lah. Ali, Mutusami, Ahmad, Akau, Minachi, Lechmi, tu kau orang lah. Traders, market liquidity provider. Retail trader yang biasa-biasa. Retail trader yang biasa-biasa. So retailers, they come into the market untuk provide liquidity kepada market. Dia provide transactional. Dia provide liquidity, pergerakan harga. Dia masuk, dia jual beli. They are not really macam institutional in terms of pengilang. Di mana mereka masuk kepada market untuk dapatkan raw material untuk diorang punya actual business production. Supply of raw material to actual business. Dan dia orang juga bukan macam broker. Broker ni dia lebih kepada open position on behalf of another party. Penjual ataupun pembeli. So retailers dia orang tak macam itu. Retailers dia frequent. Bila dia nak trade dia boleh suka hati. Manakala institutional ni dia mengikut keperluan dia. So dia ada projection on dia punya production. Kata 1, 2 sampai setahun. So dia plan bila dia nak load dia punya raw material. Untuk meet dia punya production every month for that particular year projection. Pengeluaran dia untuk setahun tersebut. So institutional dia tak suka-suka masuk, keluar. Tak. Itu bukan cara dia orang. Dia orang are more on the positional trading. They position themselves to meet dia orang punya production, raw material supply requirement. Alright. So kenapa perlu harga hadapan? So kita perlukan harga hadapan ni adalah basically adalah untuk kita mitigate. Kita mitigate kita punya keperluan pada masa hadapan. So kita perlukan harga pada masa hadapan. So kau punya production kau nak meet untuk 1 year projection. Takkan kau nak beli pada spot price. In between kau tahu masuk bulan 9 dah musim hujan. Masuk bulan 3 dah musim panas. In between ada festival. Ada some month tak ada festival langsung. So dia ada increase dan decrease of demand and supply of the raw material itself. So demand daripada pembeli mungkin kurang on certain month. Demand juga mungkin tinggi on certain month.
So bergantung kepada situasi, so kau perlu lock price. Kau perlu lock price hadapan untuk production kau di masa hadapan. So that you need a future market to quote you future price. Itu sebabnya kita perlukan harga pasaran hadapan. Alright. So bagaimana harga pasaran hadapan membantu player dalam market, macam abang bagi tahu tadi lah. For retailers, it's only for liquidity, masuk keluar nak makan differential in price, manakala on institutional, dia membantu para pengilang ataupun para individual yang memerlukan steady supply of raw material, iaitu minyak kelapa sawit, untuk whatever they need lah. Kalau pengilang dia perlukan untuk production dia for the whole year. So pengilang tak buat, aku nak produce bulan depan, baru planning hari ni. Tak. Itu bukan cara business do their job. Business do their job, they plan for 1 year. For 1 fiscal year. Apa aku nak buat? So production aku macam gini. So aku expect for the 1 year, aku akan dapat demand daripada China, India, banyak ni. So every month aku nak kena hantar shipment kepada diorang. So I need to plan my production to meet diorang punya requirement to buy. So because of that, diorang perlukan harga pasaran hadapan untuk dia beli. Siapa yang beli pada harga spot just to meet every month punya requirement, itu bisnes yang bodoh sebenarnya. Bisnes yang tak pandai. So kita tak buat macam gitu. So dalam industri kelapa sawit, dia ada 3 price yang you should be aware. So yang pertama adalah spot price. Spot price ni macam kata contoh, you mengilang, then tiba-tiba you dah plan for the whole year. Bulan November, aku perlukan 50,000 tan untuk aku produce oilin, minyak kelapa sawit lah. 50,000 tan. Sekali bila masuk aja November, alamak, ada demand baru datang daripada India lah, nak beli 25,000 tan extra daripada apa yang you plan. So you dah tak boleh masuk dalam future market untuk quote harga November. Sebab harga November yang you perlukan sekarang untuk provide the goods untuk supply kepada India additional 25,000 tan tu sekarang. So you tak ada choice, you tak boleh masuk future. Sebab India nak sekarang bulan November punya shipment. So apa you buat, you terpaksa masuk kepada spot price, harga sekarang. Bukan harga future, bukan harga 3 bulan ke hadapan, tak ada. India nak sekarang. So you perlu dapatkan additional raw material sekarang. So you kena dapatkan dia daripada open market. So open market you kena dapat spot price lah. Spot price. So ada satu lagi price yang macam abang cakap tadi adalah future price. So future price ni adalah 3 bulan ke hadapan. Biasa orang pakai 3 bulan ke hadapan untuk kontrak aktif dalam FCPO. You boleh pakai 2 bulan ke hadapan, tak ada masalah. Tapi in terms of activeness of the market, itu soal lain. Mungkin ada setengah bulan yang you pilih tu, dia tak ada activeness. Dia tak ada aktif. So dia tak ramai orang masuk untuk berjual beli. Dia tak ada liquidity. So you boleh 2 bulan ke hadapan you boleh masuk untuk beli you punya requirement. Cuma shipment tu akan datang 2 bulan punya harga lah. Daripada 2 months future market, 2 bulan ke hadapan shipment tu akan sampai lah. So biasa orang pakai adalah 3 bulan ke hadapan. So kalau sekarang kontrak November, sekarang bulan November, so kalau 3 bulan ke hadapan dia akan jadi November, December, January, February. So February akan jadi kontrak aktif. So if kita tengok daripada segi pertukaran kontrak aktif, dia akan berlaku setiap 16 hari bulan, setiap bulan. So maknanya kalau abang kata February adalah kontrak aktif, dia akan jadi kontrak aktif, dia diambil daripada dia dapat datang daripada inactive market dan dibawa masuk sebagai active contract pada setiap 16 hari bulan. So February akan jadi kontrak aktif pada 16 hari bulan. Alright. So setiap 16 hari bulan dia akan jadi kontrak aktif. So apabila dia jadi kontrak aktif, maka aktif, semua orang tahu dia kontrak aktif, maka akan ramai masuk. Penjual dan pembeli akan masuk. So you akan masuk dan boleh trade dengan mudah. You boleh trade dengan mudah. You boleh pilih macam abang cakap 2 bulan awal, 4 bulan lewat pun boleh, tak ada masalah. 5 bulan lewat punya kontrak pun you boleh trade, tak ada masalah. Tapi you akan ada problem in terms of liquidity. Sebab kontrak tersebut tak aktif, maka dia tak ramai penjual dan dia tak ramai pembeli. So bila dia tak ramai penjual dan pembeli, maka you akan terdedah kepada risiko pergerakan dan perbezaan harga yang sangat besar. Contoh you beli kat 10, tapi sebab tak ramai orang, seller ada dekat 50.
Another seller, another buyer punya level ada 20 level ke bawah daripada harga you beli. So sekiranya satu orang buang position dia, maka you akan terdedah kepada perbezaan harga yang besar. So bila perbezaan harga tu against you punya position, kata contoh you buy, dia against you, maka you mungkin boleh loss yang sangat besar. So tu sebabnya kebanyakan orang tak suka trade contract man yang tak aktif. Dia orang lebih prefer contract man yang aktif in which selalu quoted 3 month ahead. Dan pertukaran kontrak aktif tersebut berlaku setiap 16 hari bulan. Setiap bulan dia akan berubah. So 16 hari bulan ni, sekarang ni dah 13, esok dah 14, 15, 16. So by hari Rabu, kontrak aktif February will be in action sebagai kontrak aktif. So dia akan attract more volume and more players inside those market, those contract. So ada satu lagi harga yang dipanggil FFB ataupun BTS, buah tandan segar. BTS itu adalah buah tandan segar ataupun dalam nama Englishnya Fresh Fruit Bunch. Ini tak represent harga oilin ataupun harga kelapa sawit. Dia adalah reflect kepada harga tandan buah kelapa sawit yang kau turunkan daripada pokok. Dan dia tak semestinya sama dengan harga future price dan dia tak sama dengan harga spot price sebab dia really raw punya material. Buah tandan, dia tak diproses. Dia belum lagi diproses untuk menghasilkan minyak. Oleh sebab tu harga dia lebih rendah daripada harga future dan juga harga spot price sebab dia belum lagi di added value. So bila kita proses buah kelapa sawit tu, kita bagi dia added value. Kita pecahkan dia, kita crunch buah kelapa sawit tu untuk menghasilkan minyak. So proses tu adalah added value. So because ada proses added value, maka ada cost untuk melakukannya. Bila ada cost untuk melakukannya, semestinya harganya akan lebih tinggi daripada harga FFB. So sebab tu kau akan tengok harga spot price dengan future price always expensive berbanding dengan harga FFB ataupun BTS. Sebab BTS tu adalah raw material saja. Dia belum lagi ditambah value kepadanya. So harganya lebih kurang dalam 800 setan tak salah abang. Mana tak sampai, dalam 400-500 setan aja sekarang So kita akan tengok. So spot price crude palm oil ni, kalau macam kau nak beli spot, maka kau boleh refer kepada MPOB punya website dan kau boleh bandingkan harga asas yang MPOB tu tetapkan. Harga MPOB tu tetapkan untuk spot price. So abang cakap tadi ada 3 jenis price. So spot price ni kau boleh dapatkan reference price dia daripada MPOB punya website dan kemudian kau compare lah dengan siapa yang kau beli. Sama ada harga tu terlampau tinggi ataupun terlampau rendah daripada apa yang di-establish dalam MPOB untuk spot price punya harga. Alright. So in terms of future market, maka apa yang kau nak dapatkan, so kau keluarkan kau punya trading view, iaitu charting platform yang paling popular sekarang yang ramai orang pakai. So untuk dapatkan dia, kau boleh refer kepada kau tarik ke atas ni. Ya.